Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi pada minggu ini dalam Hoi Podcast. Saya Nur Hidayah binti Azizi selaku hos anda pada minggu ini. Hari ini saya menjemput Abang Cemerlang kita dalam bisnes. Boleh say hi sikit kat kamera. Hai, Assalamualaikum. Hai. Nama beliau adalah Muhammad Nakib Akmal dari Fakulti Ekonomi Muamalat dan ambil jurusan marketing. So hari ni saya nak mengupas, tak adalah nak mengupas pun, tapi macam nak korek rahsia macam mana Nakib ni dia boleh jadi seorang businessman padahal pada masa yang sama dia boleh jadi seorang student. Okay. So untuk lebih mendalam untuk korang kenal siapa Nakib Akmal ni, Nakib boleh memperkenalkan diri dan boleh bagi tahulah latest project ke ataupun macam mana cara startnya career sebagai seorang businessman ni. Alright, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakib bin Nurul Akmal. So boleh panggil dengan Nakib Akmal lah. So orang kenal saya dengan Nakib Akmal lah. Dan saya baru je berumur 23 tahun dan sekarang final year. Lepas ni nak intern dah, lagi beberapa minggu lagi nak intern. So saya asal Selangor, duduk di Gombak. Dan macam mana saya start, saya pengalaman berniaga saya dah start lama dah. Kalau ikutkan background family saya bukanlah businessman, tapi kalau ikut pengalaman pertama saya berniaga adalah masa saya berumur darjah form 1, form 2 macam tu. Saya ikut ayah saya berniaga pasar malam. Saya berniaga kebab masa tu dekat pasar malam. Tapi pun bukanlah start dekat situ sebenarnya. Sebelum tu lagi, daripada sekolah rendah lagi saya dah start masa sekolah sebab saya minat. Saya suka duit. Maksudnya start sekolah rendah tu macam dah jual gula-gula ke apa? Oh, bukan gula-gula. Okay, masa tu saya okay, first kali kenapa reason lah saya suka berniaga ni sebab saya bukan family yang senang masa tu. Okay, dan saya anak sulung. So dan bila anak sulung ni dia dah tak tahulah mesti anak sulung ke ataupun saya je, tapi memang saya dah dilatih. Maksudnya kita ni susah nak meminta-minta dekat parents. Saya ada adik lagi 2 orang kan. So waktu saya sekolah rendah, apa yang saya buat adalah, saya ingat lagi benda pertama yang saya jual adalah saya boleh melukis. Saya boleh melukis karikatur. So masa tu saya lukis karikatur dan saya jual dekat kawan-kawan saya dan kat cikgu-cikgu saya. So masa saya jual satu lukisan masa tu 50 sen je. Tapi 50 sen masa kita sekolah rendah tu cukup banyak lah. Betul. So itu pengalaman pertama saya berniaga. Kalau kan masa tu umur darjah 2 macam tu, darjah 2, darjah 3 lah, saya dah start. So itu pengalaman pertama berniaga. Dan sampailah masa tu disebabkan dah banyak sangat permintaan, jadi sekolah pun sampai rasa macam ni tak boleh ni, student buat duit ni. So dia terpaksa stop kan. Terpaksa cakap lah, okay Nakib awak tak boleh buat macam ni, ni dah kira aktiviti yang dilarang di dalam sekolah. Okay, so okay, tak apalah. Okay, lepas tu teruslah masa dah form 1, form 2 saya ikut ayah saya berniaga pergi pasar malam, berniaga kebab. Dan masa saya form 3 dan form 4 saya jual keropok, jual jajan. Dulu asrama kan. Oh, tahu. So kita jual lah keropok, jajan. Sebab kadang sudah asrama ni kan malam dia macam lapar kan, prep nak kunyah-kunyah kan. So saya jual nabati, saya jual lah. Memang jual lah. Itu semua untuk orang kata nak tambah duit poket saya lah. And lepas je habis SPM, saya terus register company dengan partner saya. Masa tu kita buat business consultant masa tu. So saya dalam business consultant tu saya bidang content lah, content marketing. Tapi business tu masa tu hit sale yang agak tinggi. Maksudnya dengan umur kita yang waktu 17-18 tahun tu, boleh kata itu adalah business yang secara serius yang saya dapat gain banyak gila. Business apa tu sebenarnya? Business training and consultant. Maksudnya program-program kat sekolah. So masa tu gaji saya boleh kira sebulan tu average dalam 3 ke 4K. Waktu umur 17-18 tahun. So saya macam, sedap ni, duit banyak kan. Memang sedap gila lah cakap kan. So dari situlah saya belajar bisnes yang secara serius, secara legal lah. Daftar company, buat account bank, company apa semua, SSM dan sebagainya. Time tu lah pengalaman pertama yang bisnes secara serius. Tapi bisnes tu tak bertahan lama sebabkan COVID. Sebab biasalah program kan. So bila COVID tutup semua, so jadi kita tutup lah semua. Dan lepas je buat tu, saya buat freelance.
Sebabkan saya boleh buat graphic design. Saya start graphic designer secara freelance. Saya design logo, poster dan sebagainya. Dan daripada graphic design itulah, design dan printing ni adalah benda yang saling berkait. So sebabkan saya minat benda tu, dan saya pun start buka company printing. Dan sekarang alhamdulillah dah 2 tahun company saya buat printing baju. Oh, faham. Okay, so tu sedikit lah perjalanan saya punya, macam mana starting career saya sebagai seorang peniaga. So kalau latest project Okay, untuk sebab kita baru masuk tahun 2024. So latest project kita ada rangka beberapa project yang terkini lah. Antaranya kita ada collab. Kita bakal collab dengan beberapa influencer, tapi belum confirm lagi. Maksud merchandise dengan influencer. And untuk tahun 2023, alhamdulillah, selama setahun kita berjaya capai jualan almost 500,000 lah. 500,000 untuk jualan saja. Okay, so itu setakat ni jualan tertinggi saya lah. Sepanjang saya berniaga, itu jualan tertinggi. Saya dah hit 6 angka dalam 2 tahun tu lah. Dalam 2 tahun tu, 2 tahun tu, setahun tu saya main lah, sebab kita tak tahu lagi kan. So setahun yang kedua tu secara serius, kita dah hit 6 angka punya sale. And latest project, macam saya cakap lah, kita akan collab dengan beberapa influencer. So nanti kalau dah confirm, maybe kita akan reveal lah siapa influencer. Oh, faham. So macam dengar apa yang Nakib cakap, Nakib cerita, macam busy juga kehidupan Nakib sebenarnya. Oh, memang busy gila sebenarnya. So macam mana Nakib manage waktu Nakib sebenarnya, macam nak belajar lagi, nak kena buat bisnes lagi, macam mana Nakib susun sebenarnya waktu-waktu tu? So sebenarnya personally memang belajar sambil berniaga ni memang satu benda memang kerja gila lah. Sebabnya kita bukan, memanglah ada orang cakap full time belajar, part time berniaga. Tapi hakikatnya kalau dah berniaga tu kita punya source of income kan. Dia dah jadi belajar pun full time, berniaga pun full time. So memang nak kata masa tu memang agak bagi kita memang struggle lah juga nak uruskan kan. So apa yang saya buat, sebabkan saya punya masa ni tak macam orang lain. Sebab macam student-student lain, mungkin dia ada masa lah untuk kalau sebelum nak pergi kelas tu boleh tidur sekejap kan. Kalau kelas pukul 8, lepas subuh tu boleh tidur sekejap, pukul 7.30 baru bangun kan. So sebabkan saya banyak gila kerja, dan position saya pula dalam company, saya head of marketing. So marketing director. And saya pun buat juga graphic design kalau staff saya tak cukup tangan kan. So saya pun buat graphic design. So disebabkan tu, saya terpaksa bangun awal sikit. Maksudnya kalau normally orang bangun pukul 6, katakan 6, solat subuh dan sebagainya, saya terpaksa bangun pukul 4. Pukul 4 macam tu lah. Memang bukan nak belagak ke apa, tapi memang terpaksa lah. Saya tak ada pilihan. Sebab pukul 4 tu saya akan siapkan kerja-kerja, sama ada dua, saya akan siapkan assignment, ataupun dari pukul 4 sampai subuh tu saya akan siap kerja-kerja yang design ke customer, klien dan sebagainya lah. And nak kata urus masa tu pun sama juga. Waktu petang dah habis kelas ke apa, macam orang lain lepas habis kelas dia boleh terus pergi makan dan sebagainya. Saya kalau saya makan pun, lepas makan saya terus tak boleh nak rehat lah. Saya kena terus balik rumah, pergi dekat workstation saya, and saya sambung kerja-kerja saya, deal dengan customer, deal dengan supplier. Dan kadang-kadang nilai dengan KL ni saya banyak kali ulang-alik lah. Ulang deal dengan supplier, meeting tu, meeting ini kan. So urus masa dia, saya terpaksa bangun lebih awal dari waktu orang biasa start kehidupan dia. So disebabkan tu saya ada masa yang lebih sikit lah buat kerja. Macam tu lah saya rasa. Sebenarnya penat tak sebenarnya, macam terkejar-kejar je cara tu. Betul. Memang kalau ikutkan memang penat gila lah. Memang penat gila. Dan saya pernah saya rasa pengalaman yang saya paling penat adalah masa tu saya kelas memang pack. Maksudnya saya pukul pagi pukul 8 sampai pukul 12 ada kelas. Pukul 12 sampai pukul 3 macam tu free. Pukul 3 lepas tu ada kelas. So sebab antara pukul 12 sampai 3 tu saya ada meeting dengan supplier. So saya terpaksa, sebab dah habis kelas tu je, doktor habis je, saya terus shoot pergi ke KL, meeting dengan supplier, meeting, and patah balik kelas. So kita akan sambung kelas. Memang penat gila. So nak kata waktu rehat tu cuma waktu malam yang kita dapat tidur tu je lah kan. So memang kata penat lah. So itu antara ujian-ujian lah. Kalau kata siapa kalau dekat sini nak ada berniat untuk berniaga sambil belajar secara serius, fikir-fikir lah. Sebenarnya berniaga ni memanglah kalau ikutkan
Kalau ikut kan nanti nak buat kerja ada masa sendiri tapi sebenarnya masa tu tak cukup sebenarnya. So sekarang bisnes Nakib kan dah berkembang kan. So macam mana Nakib ambil peluang dekat USIM ni untuk kembangkan lagi Nakib punya bisnes tu? Okay, bagi yang tak tahu, saya buat bisnes printing di bawah nama Solazo. And saya buat semua jenis printing lah, bukan printing baju je. Saya pun ada buat printing banner, printing stiker, signboard. Tapi mostly saya akan banyak order baju lah, jersey, baju korporat, t-shirt dan sebagainya. Dan macam mana saya ambil peluang ketika saya student ni, sebenarnya memang banyak gila peluang dekat dalam universiti ni. Sebabnya kita ada sukan fakulti, betul tak? So sukan fakulti tu je memang tim mesti akan pakai jersey punya. So masa tu saya tengok student, bukan saya dah tengok orang dah, saya tengok ni duit. So itu antara peluang yang saya ambil lah. So maksudnya kita approach tim-tim macam tim bola tampar ke, tim-tim yang memerlukan baju lah. So kita approach untuk buat baju dengan kita. So itu antara peluang yang saya ambil yang pertama lah. Dan yang kedua, dekat USIM pun ada persatuan-persatuan, kelab-kelab dan sebagainya. So diorang ni ada uniform diorang sendiri. Diorang ada baju korporat, diorang ada event dan sebagainya. So event-event tu sentiasa memerlukan baju. So itu pun antara saya nampak peluang untuk saya dapatkan customer daripada student lah. Dan customer saya bukan daripada USIM je. So ada daripada universiti luar pun ada, dan customer stranger pun ada je kan. So nak katanya market, maksudnya bisnes saya ni memang sangat-sangat banyak. Cumanya bezanya apa yang bezakan kita dengan company lain tu je. So kita dengan pesaing, tu je lah. Tapi kalau nak cerita pasal market dan cerita pasal peluang, memang banyak sangat lah. Terutamanya bila saya student dan saya tahu universiti ni dekat mana lubuk-lubuk untuk saya ambil duit. So situlah. Nampak lah, tak nampak manusia dah, nampak memang nampak duit. Ni duit. Kalau ada 10 orang, 10 duit ni. So yang ni macam random question lah. Okay. Nama brand Solazo kan? Okay. So macam literally kalau pergi USIM kan, mesti nampak perkataan Solazo kat jersey diorang. So nak tanya lah, apa maksud Solazo tu, ataupun macam mana terciptanya nama brand Solazo tu? Okay, sejarah nama Solazo ni sebenarnya asalnya masa saya daftarkan perniagaan saya, ataupun masa saya start awal-awal servis printing ni, nama dia bukan Solazo, nama dia Sol Creative. Kalau tengok dekat social media, social media dah tak ada lah, kita rebrand. Tapi masa awal-awal lah, siapa yang ada bersama dengan Solazo, masa awal penubuhan, nama dia adalah Sol Creative. So bila kita dah buat market research dan kita dah buat study, nama Sol Creative tu sangat-sangat panjang. Maksudnya kalau dari dalam istilah branding ni, dia tak cukup cantik lah. Sebab bila nama panjang ni, dia tak terus melekat dalam kepala orang kan. Sebab macam tu macam McDonald kan, orang ingat McD tu sebutan dia simple je, so orang boleh ingat. So masa tu kita meeting dengan tim, kita kata Sol Creative ni nama panjang gila. And kalau kita nak minta orang search kita dekat IG pun, diorang akan confuse sama ada nak tulis Sol Creative tu dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. So dia lambat nak proses orang nak kenal brand kita tu. So saya dah bincang dengan tim, okay tak apa, kita rebrand, kita tukar nama. Tapi sebabkan saya suka perkataan Sol depan tu, jadi saya fikir apa lah Sol macam nak ada Sol sikit kan. So masa itulah macam mana datangnya perkataan Solazo. Solazo tu saya search lah, maksudnya dia bahasa negara mana ke apa kan. So saya ada jumpa lah, tak silap saya bahasa Jerman ke bahasa France macam tu lah, saya tak ingat lah. Tapi bahasa negara lain Solazo tu maksudnya macam ketenangan gitu. So baju ketenangan lah. Macam tu lah. Tapi dia tak ada spesifik lah Solazo tu gabungan antara apa ke. Tapi memang Solazo tu saya rebrand sebabkan nama brand lama saya terlalu panjang. So saya create satu nama yang lebih kurang sama, Sol juga, jadi Solazo. So bila sebut tu mudah sikit lah. Bila sebut orang suruh eja pun senang kan, Solazo. Itulah. Dalam kan pada masa yang sama belajar, pada masa yang sama bisnes juga, ada tak cabaran yang macam bagi impak sampai rasa macam aku patut berhenti salah satu daripada ni? Faham. Okay, mesti ada lah. So macam mana-mana entrepreneur pun mesti ada dia punya, orang kata, cabaran-cabaran yang rasa macam okay, aku nak stop benda ni kan. Sejujurnya memang ada. Masa saya tahun 3 rasanya,
masa tu ujian masa tu bukanlah tak ada customer, tapi ujian terlalu banyak customer. So bila terlalu banyak customer ni, kita sampai memang tak boleh nak berehat langsung. So masa tu saya cakap, kalau macam ni lah kata kan, baik aku berhenti belajar, aku fokus berniaga kan. So tu antara cabaran yang saya rasa macam kena fight out. Aku nak belajar ke, aku nak berniaga, aku nak belajar, aku berniaga. Tapi bila saya fikir balik kan, kenapa reason saya sambung belajar ni pun adalah sebab saya nak banggakan mak ayah saya. Okay, sebabnya bila ada cabaran ni, benda yang membuatkan kita boleh overcome cabaran tu adalah kita ingat balik kenapa kita start kan. So saya teringat lah, maksudnya kenapa saya start ni adalah sebab saya bukan keluarga yang senang. And mak ayah saya pun mengharapkan saya untuk dapat membanggakan kan, membanggakan diorang kan. Dan ayah saya pernah cakap, saya ingat lagi masa saya business consultant kan, masa tu phone saya rosak tau. Dan masa tu saya baru nak start lagi, phone saya rosak sampai tak boleh nak WhatsApp customer dan sebagainya. So masa tu memang duit pula tak ada. Ayah memang kerja, ayah kerja bawa lori. So duit gaji bukanlah tinggi sangat. Mak saya tak kerja. So masa tu ayah kata, saya adalah duit simpanan sikit, saya nak beli handphone kan. Cuma ada lagi RM500 tak cukup. So masa tu kita struggle lah. Lepas tu ayah cakap, ayah bagilah 500 tu. Dalam keadaan ayah pun gaji tak banyak. So ayah bagi 500 tu. Ayah kata, kalau ayah bagi 500 ni dapat mudahkan kau nak belajar, phone tu nak mudahkan kau belajar, tak apa, kau ambil je 500 ni. Ayah tak nak balik 500 ni. Ayah nak kau bagi ayah pakai baju konvo kau dengan topi konvo kau je. Ayah cakap macam tu. Sedihnya. So benda tu yang macam, damn, aku tak boleh berhenti belajar ni, kata kan. So masa di saat yang saya rasa berfikir-fikir macam, nak stop belajar ke? Tak boleh. Family aku nak aku habiskan juga belajar ni kan. Dan in fact saya rasa sambung belajar ni adalah benda yang macam maksudnya semua orang kena sambung belajar. Untuk orang yang ada peluang. Maksudnya orang yang mengambil langkah macam tak payahlah, orang tak sambung belajar pun boleh berjaya. Sebenarnya benda tu bagi saya ni personal, saya macam against dengan benda tu. Sebab orang yang tak nak sambung belajar semata-mata nak kerjanya hanya orang yang tak ada pilihan je. Contoh maybe mak dia sakit, dia kena jaga mak dia ke apa kan. So sebabnya kita sambung belajar ni, dia membentuk satu pemikiran yang lebih matang dan pemikiran yang bila buat decision tu, decision yang betul. Sebab kita surrounding kita belajar dengan kawan-kawan, group assignment apa semua. So benda-benda tu yang membuatkan kita punya level pemikiran tu lain sikit dengan pemikiran orang yang tak sambung belajar. Bukan maksudnya dia orang tak pandai, tapi cara berfikir dan membuat decision tu. So berbalik pada soalan tadi, macam mana saya overcome adalah dengan ingat baliklah kenapa saya nak buat benda ni dan saya teruskan lah. Okay, so itulah cabaran yang paling besar. Banyak lagi lah cabaran sebenarnya, tapi itu terus salah satu lah. Faham. Okay. So sebenarnya susah tak nak kekalkan motivasi dalam diri tu? Motivasi macam aku kena belajar, aku kena berbisnes. So macam mana nak macam Nakib tetapkan motivasi Nakib dalam diri tu? Okay, so dalam berniaga ataupun kalau tak bukan berniaga pun, dalam belajar pun, motivasi nak kekal konsisten ni memang sangat benda yang susah lah sebenarnya. Sebab kita manusia ni, kehidupan kita ni umpama macam mesin dekat hospital tau. Dia tak maksudnya dia mesin dia ada macam naik turun kan. Dia tak ada mendata je. So bila mendata je, maksudnya dalam mesin tu dia dah mati. So kehidupan kita macam tu lah. Dia ada kadang dia dah naik, kadang dia turun. So maksudnya bila orang tanya macam mana nak kekalkan motivasi, macam mana nak kekalkan semangat, sebenarnya kita tak boleh kekalkan semangat. Kita akan ada satu hari yang kita akan down juga kan. So macam mana nak kekalkan tu adalah bila penat kita kena rehat. So bukan kita kena berhenti, kita rehat. Sebab kadang bila kita belajar, bila kita berniaga ni, ada fasa-fasa yang kita rasa macam aku dah burn out. Burn out tu macam aku dah tak boleh lah. So masa tu mungkin kita kena kejap, kita take a break jap. Dan apa yang selalunya saya buat, saya banyak kali lah melalui fasa-fasa yang momentum tu macam tak macam biasa kan. So apa yang saya buat, memang saya akan tutup laptop saya memang akan jauhkan daripada laptop saya. Dan saya akan ambil masa untuk bersendirian lah. Maksudnya dalam sehari ataupun 2 hari tak buat apa-apa, ataupun kita pergi main sukan ke apa-apa. Dan untuk kekal motivasi tu, just buat apa yang kita suka. Cumanya macam saya cakap tadi, bila penat tu bukan kena berhenti, tapi kena rehat sebenarnya. So just rehat lah, tidur sebagainya. So esok kita restart balik dan kita continue macam biasa. Penat jugalah sebenarnya nak kena belajar, nak kena berbisnes. Yes, betul. Kita ada lagi
1 ke 2 soalan, tapi kita take break sekejap, Okay, boleh? boleh. Okay, Okay. kita take break sekejap. Hai, bertemu kembali kita dalam Hoi Podcast. So, kita still lagi bersama dengan tetamu jemputan kita, Nakib Ahmad. So, nak tanyalah satu soalan ni. Nakib kan seorang pelajar cemerlang, Uish, mesti okay. pada masa yang sama popular. So, apa efek kepada Nakib punya bisnes sebenarnya? Okay, untuk pelajaran cemerlang dan popular tu saya tak tahulah claim tu dari mana. Saya tak claim, tapi kalau ada rasa-rasa saya popular, saya terima je lah. Alhamdulillah Okay, lah. Alhamdulillah lah. So kalau orang kenal saya kan. Dan sama juga pelajar cemerlang tu, saya pun tak tahu claim tu dari mana. Sebab saya tak pernah dapat mana-mana anugerah. So, efek dia kepada bisnes adalah bila kita berniaga, orang katanya okay, bila berniaga, sekarang berniaga full time ke? Oh tak, saya pun masih student. So, bila kita cerita kat orang, so orang pun cakap, oh kau belajar pun still boleh berniaga So maksudnya tak ada masalah lah untuk belajar sambil berniaga. So benda tu memang efek lah kepada bisnes sebab kita boleh manage bisnes walaupun kita masih belajar. So dari situ orang sebenarnya macam banyak juga yang selain daripada USIM kan, banyak interview daripada luar yang interview kita kan, macam mana kita sustain. Dan benda tu saya rasa salah satu exposure yang sangat cantik lah, exposure sangat cantik kepada diorang yang kat luar sana yang nak start berniaga tapi bila fikir aku belajar tak boleh fokus bisnes. So kita boleh break the mindset yang macam orang belajar ni tak boleh berniaga. So Solar Zuk antara salah satu contohnya lah. Dan cerita pasal pelajar cemerlang tu, nak cerita pasal result, kita tak adalah cemerlang sangat-sangat. Tapi Alhamdulillah kalau saya boleh maintain result saya 3.3 ke atas tu macam okey lah. Okay. Cumanya apa yang boleh saya cakap adalah sebenarnya tak semua orang pun yang nak berniaga. Tapi kalau ada orang nak berniaga dan dia rasa berniaga tu efek kepada pembelajaran dia, so apa yang saya cadangkan adalah berhentilah berniaga. Sebab tanggungjawab pertama kita adalah belajar sebenarnya. Tapi kalau rasa awak boleh belajar dan awak boleh, maksudnya awak boleh pastikan belajar tu okey dan boleh berniaga, so just teruskanlah. Tapi balik-balik pada tujuan asal kita ni masih umur yang tanggungjawab sebenar kita adalah belajar. So kalau kata kita belajar tu terganggu sebab bisnes, so saya cadangkan untuk berhentilah berniaga, fokus je belajar. Sebab lain orang, lain kemampuan dia. Macam saya mungkin boleh buat, tapi tak semua orang boleh buat. Okay, so maybe you boleh, masa zaman belajar ni you boleh ambil ilmu banyak mana, and lepas you dah habis belajar, you just gunakan ilmu yang dah ada tu untuk buka bisnes yang you impikan kan. Okay, so macam itulah. So macam ni soalan privacy sikit kot. Sebenarnya mak dengan ayah bagi ke berbisnes sebenarnya? Tak? Okay, tu memang itu soalan-soalan yang biasa ramai lah orang tanya. Sebabnya sebenarnya mak ayah saya tak bagi, tak berapa bagilah sebenarnya. Dari pengalaman pertama saya yang peniaga masa zaman sekolah rendah tu pun, mak ayah saya tak tahu. Tapi sebab yelah kita, mak ayah saya tak ada duit yang banyak nak bagi duit belanja banyak kan. So kita nak beli, nak makan yang sedap-sedap semua kan. So masa awal tu pun memang mak ayah tak tahu lah. Sebab saya tahu kalau mak ayah tahu, mesti diorang macam marah lah. Sebab buat apa yang fikir pasal duit apa semua kan. So sebabnya pernah sekali masa saya berniaga apa lah masa tu, masa saya nak ikut ayah saya pergi pasar malam lah, saya berkeras nak juga ikut, tapi ayah saya tak bagi. Sebab ayah kata tugas kau sekarang ni belajar je, yang cari duit ni ayah. Ayah saya antara orang kata idola lah dalam saya survive dalam kehidupan ni. Sebab ayah saya pernah masa saya umur darjah 1, masa umur-umur yang macam tu lah, ayah saya pagi dia kerja bawa lori. So waktu bawa lori ni dia shift dia kadang sampai tengah hari ke petang je. So petang tu pula, petang sampai ke dalam maghrib macam tu dia akan bawa teksi. Dan malam pula kalau ada hari yang dia pergi pasar malam, dia akan pergi pasar malam. Kira kerja tu pagi sampai pukul 11-12. Banyak kerja lah. Banyak kerja, 3 kerja satu hari kan. So bila saya tengok ayah saya yang jenis yang tak berputus asa tu pun boleh survive dan boleh bagi kita orang ni cukup makan apa semua. So kalau ayah saya boleh buat, saya pun boleh buat. Okay, so tapi bila balik pada soalan tadi, ayah saya memang tak bagi lah. Sebab dia tak nak anak dia terpaksa bersusah kan. Tapi yelah kita pun anak, kita pun tak nak tengok
mak ayah saya susah kan. Tapi masa saya start business yang waktu consultant tu, yang secara serius tu, pada awal memang mak ayah saya macam dia bukanlah tak support, tapi dia macam tak yakin lah boleh ke saya buat ni kan. Tapi parents ni macam mana pun dia nak tengok hasil dia sebenarnya. So bila kita buat dan ada hasil, so dia okay. Dia tak nak sangat pun kita bagi balik. Walaupun ni lah tanggungjawab kita, bila dah ada lebih tu kita bagilah kan. Tapi dia orang tak nak pun hasil daripada bisnes kita tu. Tapi dia cuma nak tengok yang apa yang anak-anak dia buat ni ada hasil. Dan bila ada hasil tu dia yakin lah. So bila dah start printing ni pun dia pun dah yakin. Macam saya dah ada team yang besar, saya dah ada office dan dah ada kedai semua. So dia orang pun okay. And tipsnya, nak business berjaya ni banyak-banyakkan lah bagi dekat parents. Sikit pun tak apa lah. Nak ambil berkat kan. Yes, betul. Sebab kita berjaya ni antara sebabnya adalah doa daripada mak ayah kita kan. Kalau bukan sebab bisnes pun sebab belajar. Belajar ni kalau rasa macam nak berjaya pun doa mak ayah tu yang akan doakan kita kan. So banyak-banyakkan lah. Kalau macam saya ada lebih memang saya akan bagilah mak ayah saya. And itulah ceritanya macam mana saya boleh dapat trust daripada mak ayah saya untuk start berniaga. Faham. Okay. So ada tak nasihat untuk diri sendiri, untuk Nakib teruskan Nakib punya bisnes ni? Nasihat untuk diri sendiri. Okay. So nasihat untuk diri sendiri yang mungkin boleh ambil jugalah kepada siapa yang mendengar podcast ni. Kita berniaga ni adalah berniaga, kita tak macam bekerja makan gaji. Dan lagi kita berniaga sambil belajar kan. Ada dua komitmen besar. So kita punya kebergantungan tu lain sikit lah daripada orang makan gaji. Orang makan gaji ni dia setiap bulan dia ada gaji. So insyaAllah mungkin dia struggle dia pun, tapi at least setiap bulan ada gaji. Macam saya pernah ada momen yang maksudnya masa tu tak ada sale lah. Sale tahun lepas. Kita orang industri printing ni antara bulan-bulan yang mencabar bagi kita adalah bulan puasa sebenarnya. Sebab bulan puasa kurang event. So orang pun tak banyak buat baju. So bulan puasa antara bulan yang survive lah. Dan waktu tu memang sale tak ada. 2 bulan puasa, bulan raya tu sale tak ada. Dan masa tu memang saya dengan duit yang saya ada, saya banyak kali berpuasa lah. Dalam bulan puasa, dan raya tu puasa lagi. Maksudnya duit puasa makan 6. Tak cukup. Bulan puasa 30 lah jadinya. Sebab duit makan tak cukup kan. Okay, so kebergantungan kita tu bila kita dah sampai tahap macam tu, kita kena ingat yang tetapkan kita punya rezeki, yang tetapkan kita punya jalan ni macam mana semua, Tuhan yang tetapkan. Jadi walaupun kita rasa macam aku ni power berniaga ni kan, ni semua sebab usaha aku, tapi sebenarnya tak. Kalau kita power macam mana pun, sebenarnya Tuhan tu yang izinkan. Kau boleh buat ke tak boleh buat. So dalam berniaga ataupun dalam kehidupan lah sebenarnya, jangan sombong lah kita dengan Tuhan. Duit dah banyak pun, kalau boleh kita hubungan dengan Tuhan tu kena jaga. Semayang dan sebagainya kan. Itu nasihat untuk diri saya lah. Sebab kadang saya pun leka dan lalai juga. Kadang kita ni duit dah banyak, masa nak semayang tu kadang semayang lambat apa, utamakan kerja. Tapi sebenarnya kalau kita jaga benda-benda yang tanggungjawab yang wajib tu, mungkin Tuhan akan permudahkan lagi urusan kita kan. Itu antara nasihat yang mungkin untuk diri saya dan kepada kawan-kawan lah. Dan lagi satu, kita bila cerita pasal soal rezeki dan sebagainya ni, obviously kita tahu pasal syukur lah. Sebab kadang-kadang orang dia berniaga, dia rasa macam dia dapat sikit. So dia terkeluar lah daripada mulut dia macam, aduh sikit dah hasil bulan ni. Tapi dia cakap tu dulu, patutnya dia bersyukur dulu. Sebab mungkin Tuhan tu bagi sikit sebab nak tengok kita syukur dulu yang sikit ni, baru Tuhan tambah. Sebab Tuhan kata, kalau kau syukur, nanti aku tambah kan? So dapat sikit ke dapat banyak ke, syukur dulu. Terima kasih dulu ya Allah, alhamdulillah aku dapat juga, walaupun sikit tapi aku dapat juga kan. So syukur tu pun antara nasihat yang saya pegang dan mungkin boleh kawan-kawan aplikasikan juga. Okay, faham. So ada tak Nakib boleh bagi tahu ke dekat audience yang ada buat printing baju ke, boleh cari kat mana ke apa ke? Alright. So bagi yang tengah mendengar, untuk pengetahuan semua, saya menjalankan perniagaan percetakan printing, khususnya printing pakaian lah, baju korporat, jersey, t-shirt dan sebagainya. Dan saya pun ada buat percetakan stiker, banner. Okay, so bagi siapa-siapa yang berminat untuk custom diorang punya baju-baju ataupun apa-apa yang memerlukan berkaitan dengan print, semua kita boleh buat. Semua saya print, kecuali duit je saya tak print. Kalau duit tu saya boleh print, maybe saya print juga duit tu.
So korang boleh pergi dekat social media, dekat Instagram dan Facebook. Boleh tulis solazo.co, solazo.co, and follow dekat social media kita. Dan dekat link dekat social media tu ada link kepada Team Sil, and boleh terus direct contact lah. Okay, dah lepas dah search social media tu, minta follow sekali lah. Okay, alright. Okay, terima kasih kepada audiens dan tetamu kita Nakib Akmal yang sudi meluangkan masa dengan kita pada hari ini. So jangan lupa subscribe, follow and share channel ni. Terima kasih. Okay, right.